Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini negara yang aman damai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Para penonton sekalian, detiknya bermula pada 31 Ogos 1957 apabila sebuah negara yang kecil telah diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat kemerdekaan. Dan sedar atau tidak, hari ini telah genap 64 tahun negara ini merdeka. Dan alhamdulillah hari ini, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru, istimewa dengan Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun kali ini. Bersama dengan saya, Da'i Hadari, insyaAllah saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujung rancangan. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah saya doakan anda semua sihat sejahtera. Dan paling penting, istimewa Hari Kebangsaan hari ini, dah nama pun istimewa kan? Tetamu yang akan bersama dengan kita juga, gah namanya, istimewa insannya. Dan saya sangat kagum dan alhamdulillah beliau ada bersama dengan saya. Seorang penulis, penceramah bebas, ada juga lagu sendiri, Sallallahu ala Muhammad. Yang terbaru juga pelakon. Alhamdulillah. Bersama dengan saya yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Datuk? Baik, alhamdulillah. Sihat orang tua. Awak perempuan tua Datuk, nampak muda Datuk. Muda, butang ni mana ni? Baik Datuk, bila teman di Kabul kan, akan bertugas dengan Datuk ni. Jadi dari semalam lagi teman nyerongen. Senyum aja Datuk. Jadi insya-Allah pada hari ini, pada pagi yang indah ini, pagi Hari Kebangsaan yang ke-64 ini, kita akan sama-sama kongsikan tajuk yang sangat indah, tajuk yang sangat hebat, yang sama-sama dapat kita fikir dan pelajari, iaitu tajuk Tanyalah Ustaz Istimewa Hari Kebangsaan, Umat Prihatin. Dan insya-Allah saya minta anda semua, para penonton sekalian, jasa baik anda untuk pagi Selasa 31 Ogos 2021 ini. Jom sama-sama kita kongsikan siaran langsung ini, terutamanya di laman sosial masing-masing, insya-Allah. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut Datuk kita nak kongsikan dulu status terkini COVID-19 Malaysia setakat jam 5 petang semalam, yang mana kes terbaru dilaporkan sebanyak 19,268 kes, yang mana 19,252 kes daripada kes tersebut adalah kes tempatan, manakala 16 kes adalah kes import, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini adalah sebanyak 1,725,357 kes. Itu dia. Terus patuh kepada SOP, para penonton sekalian. Kalau berada di luar terutamanya, terus patuh dan jauhi 3S. 3S, tempat yang sesak, tempat yang sempit dan juga sembang terlalu dekat. Baiklah Datuk, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tajuk yang kita akan bicarakan hari ini Datuk, umat prihatin. Izinkan saya nak baca sedikit hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW menyatakan, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Kalau satu anggota badan sakit, maka seluruh badan anggota akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat Ahmad. Umat prihatin yang kita akan bicarakan hari ini Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih. Tuan-tuan yang saya muliakan, hadis yang dibaca oleh moderator kita pagi ni macam kena dengan saya je. Semalam patah gigi. Sakit benar tu. Sakit satu malam tak tidur. Ngak. Aduh, ya kan? Alhamdulillah lah kan. Jadi begitulah yang tadi dibacakan oleh Da'i Hadari kita tadi, tentang bila satu anggota sakit, yang lain pun terasa sekali. Jarang kan, aduh aku nak buat apa, tanganmu pegang, aduh baca doa kan. Nak makan Panadol je. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, cuba kita lihat orang Islam ni, kalbunian, kita ni adalah seumpama satu bangunan yang saling memerlukan di antara satu sama lain. Kita tak boleh panggil rumah kalau dia cuma ada tiang aja. Tiang je pasal 4 bumbung semua tak ada. Apa tu Din? Rumah.
Tak jadi. Jarang orang panggil rumah kan. Oh tu terpegalai nama dia. Kalau kita ada bumbung, ada tiang, itu orang panggil bukan rumah ke? Bumbung ada, atap ada, tiang ada, dinding tak ada. Itu orang panggil apa? Astaka ke? Gerai pun boleh ke kan? Maknanya kalau tak ada dinding, tak ada tingkap pun orang tak duduk ke? Rumah ada, bata ada, tingkap tak ada. Siapa nak duduk? Tengah tidur orang pukul tengok, buat apa tu? Tak budi dia. Dia lengkap bila ada yang jadi pintu, yang jadi lantai, yang jadi bumbung, yang jadi dinding, yang jadi bilik air, semua ada. Maka begitulah perumpamaan kita. Manusia ni, manusia kita memerlukan dalam kehidupan kita ada yang jadi bumbung, jadi atap pada hak di bawah. Ada yang menjadi piling di bawah tu, tak nampak pun, tapi dia yang paling kuat di bawah. Ada yang kerjanya duduk di belakang, nama dia dapur. Ada yang duduk tepi sikit, nama dia tandas. Ada yang duduk tengah-tengah, namanya ruang tamu. Semuanya buat kerja, akhirnya membentuklah sebuah yang dipanggil sebagai rumah kediaman. Begitulah dalam masyarakat. Ada orang yang duduk di atas, kerjanya menaungi di bawah ni. Sebab tu yang di atas ni kalau duduk bocor je, letih nanti. Basah di dalam ni. Di atas ni kena kuat. Kena kuat elok, jangan kalau ada bocor cepat-cepat tampal. Tiang pun kena kuat, piling tu. Kena kuat. Basic di bawah tu kena ada. Maknanya ada orang yang duduk di bawah tapi tak nampak. Sumbangan dia dalam masyarakat ni ada, hebat tapi tak nampak. Dan ada orang yang hanya duduk di luar. Nama dia cat. Cat inilah yang menutup kekurangan bata. Cuba buka cat tu. Bata tu hodoh benar, ya Allah, jerawat banyaknya. Tapi kenapa cantik? Plaster cantik, finishing cantik, cat cantik. Nampak rumah tak? Begitulah, kalau kita ada kelemahan, ada orang yang saling tutup menutupi di antara aib kita. Itu yang dikatakan Islam. Tutup aib. Tutup aib. Bukannya boleh buka aib guna Facebook lah, pakai benda semua, buka aib, buka. Itu bukan sifat orang Islam. Begitu juga piling, kita kena kedudukan yang kukuh. Kita punya tauhid yang kukuh. Maknanya asas agama pada setiap benda kena ada. Kalaulah umat Islam tidak mempunyai asas agama yang kuat, lebuh kita. Datang taupan tumbang deh. Mangko. Mangko lebuh. Kata orang Perak lebuh. Minta maaf dia tentang lebuh. Sebab itu semuanya saling menguat di antara satu sama lain. Jadi kalau kita berpecah belah, macam mana? Wala tafarraqu. Allah kata jangan berpecah belah. Bayangkan kalau bumbung tu tak ada, berpecah belah dengan bumbung, mana nak lawan panas hujan. Katalah dinding tak ada, mana nak nyorok diri. Kak Leha nak duduk di rumah macam mana, dinding tak ada, nampak semua duduk tandas, orang nampak Kak Leha macam buat apa Leha, tak nampak rumah dia. Jadi kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Sebab itu kata Allah, saya tak sempurna, Da'i Hadari pun tak sempurna. Tetapi kalau kita bergabung, kita jadi sempurna. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu pada benda baik dan benda takwa. Insya-Allah jadi elok. Tapi kalau saling marah-marah semua tak jadi dia. Jadi asas kekuatan ini bandingannya ialah sebuah bangunan. Belajarlah yang jadi piling, tak nampak sangat pun tak apa. Yang penting aku kukuh. Ada orang yang terpaksa belajar jadi lantai, kena pijak, kena mop semua. Tapi walaupun dia dipijak, tapi tolonglah sapu dia sikit, tolonglah mop dia sikit, tolonglah buang karak-karak dia sikit. Ini maknanya macam pekerja. Ada fungsinya. Ada fungsi macam kita lah, kaki tangan kan. Memang kita ni buat itu, buat letak almari ikut, letak cushion ikut, tarik heret dia. Tapi lantai dia pun perlu dijaga. Betul. Perlu di vacuum. Begitulah bandingannya, perlu dibelai, perlu diberikan hak dia. Kalau kita masing-masing faham lah fungsi sebuah rumah, di situ kita ada. Saya tak tahulah fungsi saya apa. Mungkin fungsi saya hanya speaker kot. Dalam sebuah rumah kan. Fungsi Hadari mungkin sofa. Tempat orang duduk rehat santai-santai. Jadi masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Begitulah bandingan yang dibuatkan bunian tadi. Bukankah bunian tu hantu bunian? Bukan. Binaan maklum. Sekali kata, ustaz kata, macam bunian. Udah lebur pula. Bukan. Macam umpama satu bangunan. InsyaAllah. Baru mukadimah, tapi kita dah nampak gambaran yang begitu indah. Bagaimana sebenarnya kita ini saling memerlukan. Tepat seperti mana pepatah Melayu, bagai aur dan tebing. Aur tu buluh tuan-tuan perempuan.
Buluh memerlukan tebing untuk hidup dan tebing memerlukan akar buluh untuk terus utuh. Baik, soalan daripada Ismail Mat Isa di Facebook ni, Datuk. Ya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Datuk dan juga Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah tanda-tanda nilai umat prihatin, tandanya dalam kehidupan? Adakah daripada sifat keharmonian ataupun dalam kemasyarakatan? Silakan, Datuk. Terima kasih. Bila sebut tanda Da'i, semua ada dan tanda. Masuk waktu pun ada tanda. Masuk waktu sembahyang. Kan? Nak bersalin pun ada tanda. Mana ada orang bersalin tiba-tiba je bersalin. Pergi pasar malam, jalan. Keluar baby. Abang dah keluar. Takkan tak ada tanda? Tak tahu abang tiba-tiba keluar. Nampak benar nipu kan? Setiap satu benda, dia mesti ada tanda. Saya selalu sebut dalam lagu saya. Memang benar kata Dinda, berkasih ada tanda. Nampak? Berkasih pun ada tanda. Jadi dalam kita berkasih kasih sayang sesama orang Islam, mesti ada tanda dia. Tanda dia apa? Kita rasa sedih bila orang tu sedih. Kalau kau sedih, ku menangis, macam mana? Macam tu lebih kalau kau gembira, ku ketawa, macam mana? Lupa dah. Bagai camar rindukan bulan. Nasi tu. Dia marah Datuk. Jadi tuan-tuan, bila dia rasa sedih, kita rasa tak seronok. Iya. Sebab tu datangnya takziah, datangnya sabar, datangnya pada dia meredakan dia, bantu dia. Kalau dia sedih, katakan ada kematian, kita pula ketawa. Tak betul tu. Pada muka kau. Salah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi bantu dia. Sebab tu kita lihat di Malaysia ni, bila ada saja sesuatu musibah berlaku, bantuan sampai. Cuba tengok orang Melayu kita dari dulu. Asyik ada je mati, mesti ada jak. Jak, tahu jak air. Jak. Bukan dia bagi minum orang datang. Letak dia letak dekat kepala mayat tu. Ya. Letak duit. Nampak tak prihatin? Kadang-kadang kita tak letak. Dia mencari. Yang ada jak mana? Letak, dia cari juga. Tuan rumah tak nak letak lah. Tapi orang minta. Buat. Letak dia. Asal datang minta duit. Asal datang letak duit. Mayat keli tengok. RM5 tadi. Itu tak mati lagi mayat tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang saya nak cerita pada kita. Itulah bandingan orang Melayu kita. Orang Malaysia ni. Prihatin ya. Subhanallah. Cuba kita tengok rumah anak yatim ada. Okey, bantuan sana ada, bantuan sini ada. Yang terbaru kita lihat saudara-saudara kita di Yan Kedah kan. Wah, saya rasa ramai bantu, ramai yang terkesan. Kita tengok tu pun naik bulu rumah. Tu masya-Allah subhanallah. Bayangkan dia orang menghadapi macam mana. Allah. Jadi sampai sekarang bantuan masih ada lagi. Saya tak tahulah, bukan setakat di Malaysia orang Malaysia bantu. Di Syria, di Palestin. Sampai orang Malaysia nak ngata selimut ni. Orang Malaysia kita tentang bayangkan ini sifat yang ada dalam jiwa kita yang saya rasa tak pernah pudar semangat ni. Allah. Tak pernah. Nilai kemanusiaan tu tak pernah pudar. Tak pernah kita kata lantaklah dia bukan orang aku, lantaklah dia bukan kawan aku. Saya rasa budaya tu dah tak ada sekarang. Kita adalah satu. Kita adalah sama. Bila susah, aku rasa macam aku susah. Aku rasa macam anak aku yang susah. Bila kita tengok ada kematian, sekarang kematian kerana COVID, ada banyak kes. Bila kita tengok dia ditidurkan, dia dikomakan, kita tak tahu nak rasa. Secara automatik, baca doa lepas sembahyang, sebut nama dia. Allah. Baca Yasin, baca Yasin minta kepada Allah Ta'ala, selamatkanlah dia. Tak payah dia ajar pun sekarang. Masing-masing jom kita baca doa untuk dia, jom kita baca doa untuk dia. Jadi bandingan kasih sayang ini tuan-tuan, itu tanda-tanda dia. Tanda dia kita rasa sedih kalau dia sedih. Kalau dia bergembira, kita pun happy. Kita pun seronok. Seronok sangat. Ya Allah, seronok tu bukan sebab ketawa, kadang-kadang menangis. Ya. Seronok ni kadang-kadang menangis. Padahal dia menang pingat perak je. Menangis. Ya Allah, semangat kata. Tiba-tiba je dengan juru hebat sukan tu pun, juru ulas sukan tu pun dia berangan. Sebab juga. Keluar bahasa Korea. Wah, Korea bahasa dia. Maknanya dia rasa seronok, padahal bukannya dia nak lumba basikal pun. Tapi kegembiraan itu kita kongsikan bersama, kesedihan, kesusahan pun kita rasa bersama. Inilah tanda-tanda orang yang prihatin. Itu. Setengah orang dia tak prihatin. Kau tak tolong ke kawan-kawan kita di Yan? Yan tu di mana? Udah Yan pun tak tahu. Udah lebuh. Kamu tak tahu apa jadi kepala air di Yan?
kepala air tu apa? Ah, sudah kita. Kepala air pun tak tahu, ian pun dia tak tahu, agak-agak bantuan dia tahu tak? Bila kita tanya, kamu bagilah derma sikit. Mak tu mana pergi agensi kerajaan mana? Oh, dia tanya kita pula. Mana pergi jabatan kebajikan kerajaan mana? Dia orang lah kena tolong. Amboi. Itu tanggungjawab tak payah haba. Dia tahu tanggungjawab dia mah. Kita ni apa tanggungjawab kita? Itu tanda prihatin. Satu persoalan yang untuk kita fikirkan sama-sama sejenak, insya-Allah. Baiklah, banyak lagi kita akan kongsikan. Terutamanya kejap lagi, Datuk. Saya nak tanya kepada Datuk lah, bagi kita umat Islam yang mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku sunnah Nabi SAW itu sebagai pegangan, tetapi kalau tidak ada rasa kemanusiaan itu, adakah wajar ataupun adakah masuk akal? Kejap lagi, Datuk, ya, insya-Allah. Kepada anda semua terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, Istimewa Hari Kebangsaan, kembali selepas ini. Alhamdulillah, hari ini hari yang penuh dengan kegembiraan. Dari Perlis sampai ke Johor, dari Selangor sampai ke Terengganu, Kelantan, tak dilupakan juga Sabah dan Sarawak. Hari ini adalah hari kebangsaan kita yang ke-64. Sama-sama kita semarakkan rasa cinta kepada negara kita. Alhamdulillah, hari ini Tanyalah Ustaz, istimewa hari kebangsaan. Kita sembang-sembang, kita dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan topik kita, iaitu umat prihatin, bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Orang Perak macam teman jugalah. Baik, Datuk. Tadi sebelum kita rehat, saya ada tanya kepada Datuk yang mungkin ramai juga terfikir. Kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah, kemudian jadikan sunnah itu kita kejar untuk dapatkan pahala sunnah itu. Tapi dari sudut kemanusiaan tu, tak ada pula rasa tersentuh bila ada umat Islam ataupun sahabat saudara jiran tetangga kita yang susah. Adakah wajar ataupun itu tak masuk akal benar tu? Dia ada dua kan sifat. Dia sifat ni selalunya berpasang-pasangan. Bila berpasangan baru keadaan tu cantik. Kan? Kalau kita tak ada pasang kita, tak cantik kan? Tak cantik. Sebab itu pasangan orang beriman ialah beramal soleh. Innallazina amanu wa amilus solihat. Kalau saya beriman, tak ada semayang, tak mau ke? Kamu beriman ke, Din? Beriman. Bila semayang? Lah, aku semayang tahun 70. Lama benar. Maknanya belum beriman lagi, tak ada amal soleh. Lama betul. Tak ada amalan soleh. Kamu tak puasa, Mat, bulan Ramadan ni. Tengok keadaan lah tadi. Tak mau macam tu. Orang beriman, dia ada tanda dia. Dia tak boleh mengaku saya beriman, tak bubuh nama saya. Nama sendiri pun Aiman tak kisah. Itu nak Aiman kan. Nama pun iman. Tapi kalau tak ada amalan, tak mau ke? Saya semayang, Ustaz. Oh, bagus. Saya semayang, Ustaz. Saya puasa, saya semayang. Itu nama dia hablum minallah. Ada lagi satu pasang dia, hablum minan nas. Iaitu menjaga hubungan dengan manusia. Ada orang yang menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Oh, dengan Allah Ta'ala ni berzikir ni, ya Allah, dah 4 kali tasbih, putus. Putus, subhanallah, putih pula, ambil lain pula. Tapi dengan orang lain putus silaturahim. Itu bukannya sifat orang beriman. Dengan Allah putus tali tasbih, pasal berzikir. Tapi dengan jiran sebelah dah 6 bulan tak bercakap. Dengan adik-beradik dah putus silaturahim. Allah. Jadi macam mana tu Allah suruh kita jaga hubungan sesama manusia juga. Kan? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada dua perhubungan ni. Jangan jaga satu aja. Ada pula yang jaga hubungan dengan manusia. Pantang ada bantuan. Sebelum banjir sampai, dia dulu sampai. Oi. Macam tahu pula nak jadi banjir tu. Oh, di saya memang prihatin. Tapi semayang tak pernah sampai. Allah. Masjid tak sampai, surau tak sampai. Kiblat pun tak tahu mana. Kiblat pun tak tahu. Orang datang rumah dia, Mat. Kiblat rumah kamu mana, Mat? Kiblat. Hari itu mau aku semayang belah sana. Atau kamu semayang belah mana? Aku belah mana-mana pun boleh. Nampak tu tuan-tuan. Kiblat pun tak tahu. Tapi jadi prihatin ni, NGO ni nombor 1 dia. Pantang banjir, pantang tanah runtuh. Dia sampai dulu. Dia NGO, tapi tak pernah semayang. Itu bukan NGO. Itu kena tambah K kat belakang. Kalau NGO saja nama dia Ngo. Kalau tak semayang, K. Ngo nama dia. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, tolong jaga dua-dua benda ni. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Baru kita dapat kesempurnaan. Itu nama pasangan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
Kena jaga dua-dua, Datuk. Ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu sangat penting. Baiklah, saya nak ambil kesempatan ini para penonton sekalian. Bila kita lihat ataupun dengar orang susah, maka kita pun kena rasa tak tenang. Jadi, saya mohon dengan rasa rendah diri, mari sama-sama doakan sahabat kami iaitu Da'i Daing yang kini berada di unit rawatan rapi di hospital yang terlibat dengan COVID-19 serta baru-baru ini Da'i Amirah kehilangan bapa yang tersayang tercinta juga kerana COVID-19. Jadi kita doakan yang terbaik insya-Allah buat ahli keluarganya dan juga kepada mereka yang telah pergi, semoga rahmat Allah di sisi roh mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan doa ini turut dipanjangkan kepada kenalan dan ahli keluarga para penonton sekalian serta seluruh rakyat Malaysia, terutamanya juga para frontliners kita, mereka yang berada di barisan hadapan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Datuk, di Facebook sahabat kita Rahimah ada tanyakan soalan ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga kerja tanyalah Ustaz, selamat hari kemerdekaan. Sama juga, selamat hari kemerdekaan. Allah melarang umat mensyirikkannya. Namun, jika dalam keadaan masyarakat yang berbilang agama, kita takut sekiranya kita terlajak, apakah had-had prihatin yang Islam galakkan? Takut tiba-tiba terlajak pula bila kita terlalu prihatin. Prihatin sangat tu. Macam mana tu, Datuk? Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang betul dengan benda yang tak betul. Bahasa senang lah. Iya. Kan kalau saya terangkan, jangan kamu campurkan hak dengan yang batil. Ustaz, batil tu apa pula? Kan 2 kali kerja tu. Maka jangan kamu campurkan benda yang hak dengan benda yang tak hak. Benda yang salah. Hak dia itulah. Hak dia ialah selagi mana benda tu boleh, selagi mana benda tu harus, selagi mana benda tu betul, buat. Tapi jangan melangkaui. Had ini dipanggil sebagai border. Kalau banyak-banyak border, nama dia hudud. Itu hak dia, itu hak dia, itu hak dia, itu boleh, itu boleh, itu boleh. Itu nama dia hudud. Benda ni. Had yang banyak. Cuma kita faham undang-undang hudud. Cuba kita luahkan lagi hudud tu. Yeah. Hudud ialah maknanya border-border, sempadan-sempadan yang kau tak boleh langgar. Atas nama semanusia pun kau tak boleh langgar benda ni, sebab itu hak Tuhan. Betul. Tuhan kata jangan kamu langgar yang ni. Jangan langgarlah. Tuhan kata ikut yang ni saja. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Jangan sekali-kali kita langgar pada situ. Sebab ada orang setengahnya nak tunjukkan prihatin sangat. Dia sampai jadi orang itu pula. Orang yang berbeza agama dengan Islam dia. Okey, engkau nak sembah pada dia punya, kau punya itu silakan, tapi aku orang Islam aku tak boleh buat benda ni. Nak jaga hati orang punya, terpaksa Ustaz. Saya terpaksa dia macam dia bagi saya minuman keras, arak ni, tak ambil kecil hati Ustaz. Saya pula penyiasatan prihatin Ustaz. Katanya kami meraihkan. Kami meraihkan sebab kita tak nak dia kecil hati kan. So memang Ustaz, saya tak nak ambil Ustaz, tapi dah dia bagi Ustaz. Jadi apa kata dia kan? Lepas tu minum sedap pula Ustaz. Sudah tuan-tuan, sebotol pula dia balon. Haram. Yang haram tetap haram. Jadi di dalam kita nak menyebutkan atau menimbulkan prihatinnya kita, jangan sampai kita meredai sesuatu yang bercanggah dengan syarak, meredai sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Di sini hak dia. Islam dia tak kira orang bukan Islam ke, binatang pun Allah Taala suruh tolong. Anjing sekalipun. Betul. Kalau anjing tu kita tengah makan, tengah ni maknanya sedang lah. Bukan tengah-tengah ni. Bukan. Tengah ni. Kadang-kadang orang tak faham. Saya orang kampung. Saya selalu sebut tengah ni. Saya tengah solat. Maknanya Ustaz, solat setengah-tengah lah. Tengah-tengah ni. Bukan. Sedang. Payah kan. Bahasa kampung cakap TV. Payah Ustaz. Okey, katalah kita sedang makan. Pelik pula bunyi dia. Katalah kita sedang makan. Tiba-tiba anjing duduk tepi jalan. Tengok je. Boleh bagi pada anjing tu. Walaupun itu anjing. Walaupun anjing. Apatah lagi orang. Kan, ini tidak. Kucing pun dia marah. Bila dia makan, kucing tengok dia. Dia marah kucing. Apa tengok? Kucing kata, teruk betul orang ni. Kalau binatang anjing itu pun disuruh kita bagi makan. Kalau dia tengok kita makan, apatah lagi orang. Manusia. Kita hari ni ada media sosial. Kita ada macam-macam. Cerita tentang orang susah, cerita tentang orang miskin. TV3 pun selalu tunjuk gambar orang susah semua kan. Itulah. Ada siap bagi nombor lagi. Nombor akaun dia. Apa salahnya? Sekarang transfer je. Hari ni je. Hari ni boleh bagi. Mak, bagilah kat makcik tu, mak kesian mak. Anak-anak dia semua OKU. Mak dia pula sakit buah pinggang mak. Bagilah sekarang mak. Sekarang pukul 5. Habis tu, tunggu subuh besok. Sedekah subuh. Kan?
Kenapa nak tunggu sampai besok? Betul, sedekah subuh besar pahala dia. Tapi sempat ke kita untuk hudud subuh besok? Allah kata buat segera, fastabiqul khairat, bahagi sekarang. Perkara yang baik. Depan mata kita kot. Mana depan mata ustaz? Makcik di Kuala Lumpur yang sakit tu di Kedah. Habis tu depan TV tak? Itu depan mata lah makcik oi. Bahagi je RM10, RM50 sedekah sampai terus. Tapi ustaz tu cakap, Ustaz Kazim cakap sedekah subuh bagus, makcik tunggu pagi besok. Pukul 8 meninggal makcik tu. Jadi bila masa kita nak buat baiknya? Sebab tu kata Allah, buat baik ni sekarang. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Berlumba-lumbalah kamu berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera buat kebaikan, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan. Masya-Allah. Okay. Fastabiqul khairat. Bekerja-kerja melakukan kebaikan. Baik Datuk. Tak lengkap kalau kita tak bersama dengan orang negeri lain. Kita berdua orang Perak. Oh ya, ni kita bersama dengan orang Pahang pula yang bersama dengan kita di panggilan. Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hadari dan Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Kedah Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar orang kita? Selamat Hari Kebangsaan. Ya, selamat Hari Kebangsaan juga kepada Dai dan Datuk. Alhamdulillah. Saya sihat orang tua buat kata Datuk tadi biasalah. Kadang-kadang lutut sakit, belakang sakit, itu biasalah orang tua kan. Yalah, silakan jadi, ya soalan saya macam ni Datuk ya. Datuk kalau dulu orang tua dulu kata ya, kalau anak ni boleh ditegur, anak awak anak kawan, anak awak anak saya anak awak. Jadi masalahnya sekarang ni tak boleh Datuk. Apabila kita tegur kan, awak jaga anak awak sudahlah. Awak jaga keluarga awak sudahlah. Atau awak jangan jaga tepi kain orang. Jadi hal-hal keluarga saya, biar saya je handle, awak tak payah. Cikgu pun tak boleh nak tegur. Silap-silap cikgu pukulkan boleh ke mahkamah Datuk. Jadi soalan saya Datuk, bagaimanalah kalau kita ni nak terapkan umat prihatin ni Datuk? Kubur masing-masing Datuk. Jangan jaga tepi kain orang. Jadi masalah ini yang jadi membelenggu kita Datuk. Kita tak boleh nak tegur walaupun kita nampak anak orang tu main dekat sungai yang arusnya deras. Tak boleh ditegur. Kalau ditegur kan melenting. Kalau kita dulu Datuk, cikgu tampar belah kanan, ayah kata cikgu tampar tadi sebelah mana? Sebelah kanan, nanti ayah cukupkan belah kiri sekali lagi. Belah kiri pula. Dulu Datuk, inilah umat prihatin. Jadi sekarang ni nak terapkan benda ni cukup sukar Datuk. Bagaimana cara kalau nak terapkan kaedah-kaedah yang terbaik untuk kita terapkan umat yang prihatin begini Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Omar kalau tanyakan soalan, saya yakin mewakili para penonton yang menonton ketika ini. Orang dulu-dulu Datuk, memang saya pernah rasa juga keadaan ni, bagaimana di kampung tu muafakat sangat hebat. Kalau ada anak orang jiran buat silap, buat salah, jiran akan tegur. Tak ada masalah. Tapi sekarang tak boleh Datuk. Macam mana nak praktikkan umat prihatin tu? Macam mana kaedah-kaedahnya Datuk? Ya itu kampung kan, dulu-dulu suasana betul. Kan, kampung muafakat, kita semua sepakat di kampung hai pening lalat kan, walaupun pening lalat tetap sepakat. Begini ni gelek-gelek ini kampung dulu. Kita tak kata orang bandar tak ada prihatin, orang bandar pun prihatin juga. Masyarakat kita semuanya prihatin. Boleh tegur menegur, boleh nasihat menasihati. Sekarang bukan kata Cik Omar tegur orang marah Cik Omar. Polis tegur pun orang marah polis. Buka uniform, buka je punya uniform. Oi, viral tu. Viral pula dia suruh buka uniform polis tu. Nasib baik polis tu sabar tuan-tuan. Kalau tak sabar dia lebur tuan-tuan. Oi. Bayangkan kalau yang nak menjaga keselamatan, nak menjaga kita pun orang tak hormat. Apatah lagi kita. Awak you siapa? You Ustaz Kazim kan duduk diam. Jadi ini budaya prihatin sudah ada. Jadi orang dulu-dulu dia jadi baik sebab banyak bapak dia. Banyak mak dia. Dia bukan setakat ada 2 mak bapak di rumah je. Nak buat salah pun tak boleh. Di sungai, Tok Imam bapak dia. Tok Imam balik pada masjid, tengok dia mandi sungai. Hai! Balik! Lintah masuk. Balik lari semua. Naik basikal laju, jumpa dengan Tok Siak pula. Balik, cakap pada bapak kamu kan. Jadi orang dulu-dulu, Tok Siak bapak dia, Tok Bilal bapak dia, pengurusi JKKKK pun bapak dia. Kan, Kak Leha pun bapak dia. Tok Bidan pun bapak mak dia. Semuanya bapak dia, mak dia. Akhirnya, anak tadi bila nak keluar rumah, dia akan jadi baik. Sebab tukar report pada mak bapak dia, ada di jalan, ada atas pokok rambutan.
Dia tak pergi sekolah. Pakcik tu datang buka rambutan, tengah duduk kat rambutan tu. Hai, tak sekolah ya? Lari dia. Mana tempat dia nak pergi sekarang? Pada masa itu. Tapi pada zaman sekarang, budaya prihatin. Bukan anak aku. Itu dulu. Sekarang, anak dia sendiri pun dia tak prihatin. Allahu Akbar. Kalau dulu kita boleh cakap, melantaklah bukan anak aku pun. Sekarang anak dia sendiri pun dia tak kisah. Lagi dahsyat tuan-tuan. Anak dia isap dadah, dia tahu. Abang macam mana nak buat dengan anak kita tu? Udah menjadi jadi dadahnya. Biarlah. Selagi dia tak mencuri, lantak dia lah. Nampaklah tuan-tuan. Abang, anak dara kita tu malam-malam baru balik, entah dengan siapa pula dia keluar tu abang. Hai, hari tu dengan orang ini, hari ni dengan jantan mana pula. Dia dah besar lihat. Pandailah dia bawa diri. Nampak tak? Sekarang ni punya tak prihatinnya anak-anak kita ni, kita dengan anak-anak kita sendiri kita tak prihatin. Allah. Mana pergi anak makcik? Tak tahu mana pergi. Panjang pula tahunya. Tak tahu apa bahasa tu. Mana anak makcik? 2 harakat. Tak tahu lah katanya. Sampai kadang-kadang hari ni pihak polis lebih mengenali anak kita daripada mak bapak dia. Bayangkan. Pihak polis ada rekod. Mak bapak tak ada rekod. Sebab tu ada anak-anak yang mencuri. Saya pernah jumpa anak dia mencuri helmet, mencuri ni. Dia jadikan tempat simpanan dia bawah katil mak dia. Jadi kalau orang nak barang, dia ambil bawah katil mak dia, dia jual kat orang. Helmet lah apa benda. Dia ni tempat orang cari. Mat, kamu cari full face? Kamu cari helmet ni, Ultraman semua? Dia cari, dapat. Dan bila polis cekup dia, mana barang kau sorok? Bawah katil mak dia. Mak dia katakan dia tak tahu. Bayangkan ada kes anak-anak mengandung, mak bapak tak tahu. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi makcik tak tahu pun dia mengandung. Tak tahu. Siapa makcik tak tahu? Anak makcik tak prihatin. Cukuplah tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang mendengar dia pun rasa risau tu. Allah. Ada ayah yang tak tahu anak dia akil balik. Sebab tu ada kes yang anak laki-laki dia tak bersunat. Bila nak kahwin baru beritahu dekat ustaz naib qadi. Saya belum sunat tu imam. Udah. Tanya pada bapak, macam mana anak kamu mat? Ingat udah kata dia. Sudah. Kita nak disaksi ni udah kita. Yelah boleh kahwin walaupun tak bersunat pun, tapi yelah, ya fahamlah. Jadi ini masalah kita tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita jadi prihatin dulu untuk hak terdekat ni. Anak kita, isteri kita, keluarga kita. Lama-lama dia akan berjangkit kepada orang lain. Kalaulah kita tak prihatin kepada keluarga kita yang hampir dengan kita, al-aqrabin ini, macam mana kita nak rapat? Macam mana kita nak prihatin dengan orang-orang lain? Allahu Akbar. Okay, ada orang yang hidup dia susah, mak dia susah pun dia tak prihatin. Mak aku ni makan ke? Bapa aku ni cukup ke duit? Pernah tak kita tanya mak cukup ke duit? Mak ada duit bulan ni mak? Tak ada. Aku ada, kata mak. Kalau ada elok nak cadat pinjam kejap mak. Kita ingat nak nolong. Rupa sampai ketua mak kita masih lagi tolong kita. Allah. Sedangkan dia dah sampai pada satu tahap yang kita kena tolong dia. Kan? Kita kena bantu dia. Bukan dia sampai ke mati. Tak habis-habis prihatin. Saya rasa bertuah. Sebab dapat mak yang prihatin. Sampai saya menikah pun mak saya masih lagi bantu saya. Itu bukan prihatin. Itu kau menyeksa mak engkau. Jadi kalau kita faham betul-betul, prihatin ini ada haknya. Ya, orang nak prihatin pada kita. Kita pun kena prihatin pada orang lain. Janganlah selama-lamanya kita duk harap bantuan daripada orang. Kita pun kena bantu. Sebab macam saya orang susah. Katalah saya orang susah, NGO ni bagi bantuan beras, NGO ni bagi bantuan pack makanan. Ini kotak makanan. Penuh-penuh. Di dapur tu boleh buat kedai runcit. Boleh tak saya stop? Kami datang ni nak bagi bantuan pada Ustaz Kazim ni. Allah, terima kasihlah saudara-saudara semua. Yang rumah saya ni pun dah banyak beras. Saya duduk seorang. Macam mana pula beras jangan makan. Kalau boleh, yang hujung sana tu tak ada lagi bantuan untuk dia. Nama dia Pak Derih tu. Tolonglah hantar pada dia pula. Masya Allah. Kalau kita ni dapat prihatin daripada orang lain, kenapa kita tak panjang-panjangkan prihatin tu pada orang yang senasib dengan kita? Inilah konsep prihatin ni tuan-tuan.
Jangan hanya aku pulun untuk aku saja. Sedangkan benda lain pun ada juga bantuan. Dan kita yang dibantu ini pun masih boleh membantu orang lain. Kita pun boleh prihatin. Ya, betul. Baik Dato', sekejap lagi saya nak tanyakan berkaitan dengan isu semasa lah. Ya. Yang mana kita, walaupun hari ini hari gembira kita, hari kebangsaan kita masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Jadi ada soalan berkaitan dengan situasi ini Dato' ya. InsyaAllah kejap je lagi. Baik, kalau anda nak tahu maafkan saya, gua terbesar di dunia iaitu Gua Mulu di Sarawak. Satu info yang baik untuk anda pada hari ini. Banggalah kita sebagai rakyat Malaysia. Kembali lagi selepas ini, Tanyalah Ustaz, Istimewa Hari Kebangsaan. Baiklah para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan banyak persoalan. Terutamanya ada juga masalah-masalah yang kita pening memikirkannya. Jadi segala jawapan dan juga segala huraian itu ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah hari yang sangat istimewa buat kita iaitu Hari Kebangsaan. Jadi hari ini Tanyalah Ustaz Istimewa Hari Kebangsaan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64 Malaysia Negaraku. Tanah tumpahnya darahku. Alhamdulillah, saya nak minta anda semua, jangan baik anda semua, kalau ada soalan nak ditanyakan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Al-Hafiz, boleh sahaja anda hubungi kami macam Haji Omar tadi di talian 1800-881677 ataupun boleh sahaja terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, Alhamdulillah selesai saya maklumkan bagaimana cara untuk anda tanyakan soalan. Baik Datuk, saya terpanggil untuk tanyakan soalan ini berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang kita berhadapan ketika ini. Dalam surah Al-Hujurat, Allah menyatakan, Allah firmankan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara dan damaikanlah antara mereka. Jadi bagaimana Datuk? Pandemik COVID-19 ini juga sebenarnya medan ujian buat kita. Bagaimana kita ini utuh atau tidak kasih sayang sesama kita, dan bagaimana kalau ada perbalahan antara kita, ada tak yang saling berusaha untuk memperbaiki hubungan itu? Baik, sepatutnya kita di dalam suasana pandemik macam ini, kita sepakat betul untuk sama-sama menolong, membantu, menyelesaikan ataupun sekurang-kurangnya bagaimana nak menghadapi. Tapi dalam suasana ini masih lagi bertekak, bergaduh, kamu salah aku salah kamu. Kan? Macam mana kita nak selesaikan masalah? Kita kena mengetahui apa masalah utama sekarang. Puncanya. Pokok dia, punca dia apa benda. Selesaikanlah. Tapi kalau kita masih lagi adanya budaya saling nak menyalahkan di antara satu sama lain dan tidak mahu memperbaikinya, benda ni takkan selesai. Kalau bolehlah kita duduk semeja bincang, tak kira siapa pun. Mungkin orang politik bincang secara orang politik. Bila orang politik berdamai, bekerjasama, yang di bawah ni secara automatik agamawan, ahli ilmuwan. Ya, betul. Semua sekali akan terlibat. Ni masalah kita, setengah pihak berkorban, habis-habisan punya korban kan. Tenaga dah habis semua dah. Tapi setengah ada pihak dia buat dek je. Yang pakai PPE dah berpeluh dah tu. Dah boleh perah baju kan. Tapi kita pula sama merok pula, buat macam-macam nak sambut merdeka ni. Boleh buat hoi, orang ramai pula, macam mana tuan dia? Kadang-kadang kita jadi pelik kan. Orang dah kata dah kena jaga SOP semua, ikut semua. Kita pula hoi kawan-kawan, orang ramai pula jalan. Yelah, merdeka juga. Semangat kita merdeka tu kena kuat betul. Tapi dalam masa yang sama, situasi, keadaan sekarang ni menjadikan kita ada haknya tadi. Jadi untuk menjaga maslahah, berapa ramai yang sakit, berapa ramai yang bertaruh nyawa sekarang. Jadi takkan kita nak seronok-seronok sebenarnya. Ya, bayangkan kalau keluarga kita sedang bertaruh nyawa, punya sakitnya dah 10 hari ditidurkan, contohnya nak menapah pun tak boleh sekarang ni. Dan ahli keluarga dia melihat orang sebelah duk seronok, takkan tak ada timbul satu perasaan prihatin. Keluarga aku ni sedang sakit. Jadi kita tak boleh hormat kepada, tak boleh bantu dia kan. Hari ni kita tak payah sambut bunga api lah, kesian keluarga dia. Keluarga dia tak gamak pula aku nak sambut benda macam ni. Keluarga dia baru meninggal.
anak dia baru meninggal, mak bapak dia baru meninggal, tinggal anak-anak yatim. Aku rasa tak gamak lah aku nak seronok-seronok macam ni. Jadi, kalau semua orang prihatin, kan seronok. Ya. Macam dulu-dulu, cerita P. Ramlee tu dia tunjuk pada kita kan. Orang tu nak tidur. Yang kamu pula pergi repair motor pukul 2 pagi. Orang plong. Modify exhaust. Modify exhaust. Kenapa? Encik, exhaustnya bunyi pom. Oh, kalau tak mau bunyi langsung, boleh, kata dia. P. Ramlee dah ajar pada kita. Jadilah insan yang prihatin. Tengah-tengah malam gaduh. Penggerik kan. Penggerik. Rupanya masalah anak dia, ya Allah, tak boleh tukar lampin. Allah. Pasal itu, contoh, kalaulah kita faham aku ni hidup berjiran. Jiran aku nak rehat, jiran aku nak tidur, jiran aku. Kenapa kita tidak menghormati, prihatin? Sebab tu ada orang yang dia bela kambing. Malam-malam dia pukul 10 malam, 12 malam perasakkan api. Kambing takut nyamuk. Dia tak fikir jiran dia tak boleh tidur malam, asap dalam rumah dia. Jadi kalau bolehlah tuan-tuan, kita kena jaga kemanusiaan itu. Mungkin dalam satu benda kita nak menjaga hak-hak yang tertentu, tapi kita lupa tentang hak yang lain. Sebab itu yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, wa aslahu, buat kebaikan, mengislahkan, mendamaikan. Cari jalan macam mana kita boleh menjadikan orang lain jadi baik, dan kalau boleh kita ni pelopor ke arah kebaikan. Itu cara dia, insya-Allah. Pelopor ke arah kebaikan, Datuk, ya. Baik, terima kasih Datuk atas huraian tersebut. Cuma ya Datuk, satu info yang kita kena tahu juga para penonton sekalian, antara pengguna media sosial paling aktif di dunia, yang paling ramai antaranya iaitu di Malaysia. Satu info lagi juga kaitan dengan Malaysia. Sebab apa saya sembang tentang media sosial ni, Datuk? Soalan daripada Hana Wanci berkaitan dengan media sosial ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Islam menjelaskan kepentingan berbuat baik kepada orang lain. Perkara dizahirkan melalui sikap prihatin, kerana Islam pada hakikatnya bersifat adin, iaitu secara lengkap, syumul. Soalannya, bagaimanakah media sosial dapat membentuk sikap prihatin masyarakat menurut Islam berdasarkan kesan baik dan buruk cara penggunaannya, Datuk? Ini sedap benar sembang ni. Silakan, Datuk. Kita kena jadi orang untung. Macam mana tu? Orang untung ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita jangan jadi orang yang rugi. Ya, kita kena jadi orang untung. Kita kena sentiasa berfikir macam mana aku nak untung. Nak untungnya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni rugi, kata Allah. Berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Melainkan 4. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang pesan memesan pada kebenaran, dan pesan memesan pada kesabaran. Kita ni selalu bercakap watawasaw bil. Watawa tu ialah pesan memesan. Kalau kita faham watawasaw bil haq, orang yang memanjangkan yang hak, orang yang bercakap dengan benda yang hak, orang yang mewasiat dengan benda yang hak, orang yang ceramah dengan benda yang hak, orang yang menyampaikan dengan benda yang hak. Itu namanya watawasaw bil haq. Hak itu apa benda? Hak itu ialah kebenaran. Mengajak orang menjadi baik, membantu orang, menolong orang, itu juga dipanggil sebagai hak. Menyabarkan orang, watawasaw bis sabr, pun memberikan kata-kata yang baik, termasuk dalam orang yang untung. Memberikan sabar. Setengah orang memberikan sabar, dia cakap je. Sabarlah dari Allah sayang dia. Dia cakap je. Dia cakap je. Tapi nak menyabarkan tu apa? Nabi ajar pada kita, tunjukkan cara-cara nak menyabar tu apa. Kalau ada keluarga dia kematian, Rasulullah suruh pergi hantar makanan pada keluarga dia. Supaya dia rasa, ya Allah, laki aku mati, dapat orang tolong aku, ya Allah. Nampak dia seronok. Kan, dia seronok. Bapa aku mati, orang tolong. Kalau mak aku mati, lagi ramai pula. Jangan cakap macam tu pula. Betul. Nak menyebutkan kepada kita, sabar tu bukan hanya dengan semata-mata bercakap. Baik, Datuk. Ya. Macam mana sabar yang sebenarnya tu, kejap lagi kita akan perincikan. InsyaAllah. Ramai benar orang kata, kenapa Da'i tak bagi Datuk cakap habis? Sabar, tuan-tuan puan-puan, kita rehat seketika. Baik, Datuk, ya. Watawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz Istimewa Hari Kebangsaan.
Tanyalah Ustaz istimewa Hari Kebangsaan bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga tetamu yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Hari ini kita dapatkan manfaat, kita sembang-sembang tentang topik besar kita iaitu umat prihatin. Jadi Datuk, tadi Datuk ada cerita bagaimana sebenarnya media sosial ini kita kena ambil untung bukan rugi. Jadi sambungannya Datuk, macam mana sabar yang dinyatakan tu Datuk? Ya, jadi bila kita sebut tadi berpesan-pesan pada kebenaran dan pesan-pesan pada kesabaran. Kalau dulu kita nak tahu berita dengan surat khabar. Jenis tak membaca tak tahu. Dulu kalau nak tahu berita ke apa kena tengok TV. Kalau TV tak ada karen, tak menong kita. Sekarang ni semua orang ada handphone. Opah nak yang umur 79 pun gini tengok Facebook. Gini tengok je. Tak ada nimbuk sampai dah. Gini, kejap lah. Tengok ni. Jadi betapa mudahnya hari ni orang dapat maklumat. Jadi kalau betul kita prihatin, kita tengok satu benda yang memberikan mudarat kepada orang lain, masuklah Facebook. Jalan berlopak. Tanah runtuh. Awas, tanah runtuh di kilometer sekian-sekian-sekian. Sekejap je sebar. Ataupun ada kemalangan di lebuh raya. Tuan-tuan sila keluar ikut tol sekian-sekian sebab ada kemalangan di kilometer sekian-sekian-sekian. Tolong maklumkan. Maklumkan. Hari ni tuan-tuan kita boleh jadi orang, cuma jangan cerita benda yang haram lah. Jangan sebarkan benda fitnah lah. Ya tak betul gitu. Ini tidak, Ustaz Kazim meninggal dunia, Al-Fatihah, udah menang orang. Pernah berlaku tu Datuk? Pernah 2-3 kali. Oi, jenuh baca. Sampai orang telefon. Di mana? Ustaz Kazim nak ada ke bumi di mana? Aduh, wara tuan-tuan. Jadi apa salahnya orang yang perlukan bantuan? Kita buat. Dan sekarang ni terlalu banyak. Sampai ada yang tubuhkan tabung, ada yang buka akaun. Jadi, kenapa kita tak gunakan media sosial yang kita ada ni untuk memanjang-manjangkan benda yang hak, memanjang-manjangkan benda yang membawa kepada kesabaran. Jadi kita selalu sebut perkataan viral. Cepat, viral ni cepat. ABC viral. Beratur orang. Makcik tahu di mana ABC ni sedap. Makcik tengok Facebook, kata dia. Nampak? Kuatnya. Makcik macam mana tahu laksa ni sedap? Demalah khabar dalam Facebook, kata dia. Maknanya kuat benar kuasa viral ni. Betul. Jadi, kalaulah kita jumpa orang susah, kalaulah kita jumpa anak yatim, kalaulah kita jumpa orang-orang yang memerlukan bantuan, gunakan kuasa ni untuk bantu. Sekejap je. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, apa nama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kamu berikan sebahagian daripada apa yang Allah nafkahkan pada kamu sedekah. Mimma ni sikit. Min daripada? Sikit bukan separuh. Bukan maknanya min tu maknanya separuh. Sikit. Kalau kata ada 1,000 orang yang tengok live kita, kalau bagi seorang RM1, dah 1,000. 1,000 dapat kat janda tu. Janda apa nama, balu. Dapat kat anak yatim dia. Kalau RM10 seorang, insya-Allah dengan kuasa viral ni kita boleh bantu orang yang susah. Dan inilah yang saya rasa sedang berlaku di negara kita. Betapa banyak, berapa ramai orang yang susah dibantu dengan kuasa-kuasa media viral. sosial. Kuasa media sosial yang cukup hebat. Yang kita rasa dia daripada kaki tak ada, sekarang dah ada kaki palsu. Dulu duduk mengesok je. Orang tanya dia macam mana makcik? Makcik tak ada kaki. Oh, kalaulah siapa boleh bantu. Dah sampai dah. 4 kaki sekarang. Baik. Inilah mudahnya Allah Ta'ala bagi pada kita. Gunakan kemudahan yang Allah bagi untuk bantu orang lain. Itulah nama dia, umat prihatin. Umat prihatin. Bila sebut tentang untung ni, jangan lupa untuk kongsikan juga secara langsung kita pada pagi ini untuk berada di laman sosial anda juga. Tanyalah Ustaz istimewa Hari Kebangsaan. Baiklah Datuk, kita akan rehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Jadi menggema semua. Jangan ke mana-mana, kita akan rehat seketika. Tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungan je di TV9. Artinya, jangan pergi ke mana-mana, terus bersama kami. Tanyalah Ustaz istimewa Hari Kebangsaan kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini istimewa Hari Kebangsaan. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga panel kita yang berbahagia, Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baiklah, para penonton sekalian, masih lagi belum terlambat untuk saya ajak anda semua untuk terus tanyakan soalan. Cara macam mana hubungi kami di talian 1-800-881677. Okey, itu taliannya. Ataupun anda boleh terus tinggalkan soalan di Facebook kami, Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk kongsikan juga siaran langsung kita pada pagi ini untuk manfaat kita semua, terutamanya rakyat Malaysia lah. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Ya. Satu perkara yang saya rasa kita tidak boleh lepas pandang daripada perbincangan kita pagi ini, Datuk. Sirah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sembang tentang umat prihatin ni, perkara pertama pokok ataupun asas yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sebelum terbentuknya negara Islam Madinah, iaitu dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Adakah tujuannya untuk membina umat prihatin ni? Ya, sudah semestinya. Ya, di antara perkara yang paling awal Rasulullah buat ialah membina masjid. Ya. Apa fungsi masjid? Fungsi masjid pun kita dah lihat begitu hebat yang dibuat oleh Nabi, dan pada zaman Nabi pada masa itu semua tempat perkumpulan masyarakat di masjid. Ya. Perbincangan di masjid, pengajian di masjid, ya, tempat menyebarkan ilmu di masjid, semua jadi masjid, sampai nak mesyuarat tentang peperangan pun di masjid. Di masjid. Maknanya masjid itu ada satu tempat. Sebab itu orang Islam ni kena ada satu tempat yang menyatukan hati. Ada satu hati, insya-Allah. Satu tempat itu ialah namanya masjid. Jadi masalah kita sekarang ni, masjid tak dijadikan tempat penyatuan hati. Masjid pun dikacau. Dengan pelbagai pahaman, dengan pelbagai ajaran, yang akhirnya orang lari daripada masjid. Mungkin sekarang tempat penyatuan hati sekarang mungkin kedai nasi kandar ke mak. Semua orang boleh duduk. Dah bertukar dah. Ya. Patutnya masjid itu kita tiru sirah Nabi kan. Yang awal-awal Rasulullah buat ialah masjid. Jadi kalau boleh kita nak jadi masyarakat yang prihatin, buat di masjid. Dan saya rasa sekarang masjid dah banyak gerobok. Ya. Gerobok rezeki. Bukan goblok lain. Gerobok rezeki. Orang letakkan makanan, orang letakkan, orang datang ambil. Tanpa mengira agama dan kaum. Datang ambil makanan yang disediakan oleh pihak jawatankuasa masjid. Nampak tak, tuan-tuan? Dulu orang tak nampak sangat gerobok rezeki ni. Sekarang ni tak payah bagi tahu. Orang letak. Habis je orang letak. Cuma yang rasa sedih juga kadang-kadang bila dah letak makanan punya banyak macam itu, udah datang pula satu batalion datang ambil, satu keluarga. Habis licin. Macam cerita 3 Abdul je. Datanglah ambil ini, harta ayah saya bayar zakat. Tu dia terobos semua. Janganlah macam itu. Kau prihatinlah pada orang belakang juga. Orang lain pun susah juga. Yang pergi ambil roti sampai 10 bungkus itu, kamu makan ke? Kamu buat sandwich makan jual ke apa? Jadi tolong prihatin. Masjid hari ini kita lihat begitu banyak sekali. Ada yang buat homestay, ada yang buat rumah penginapan untuk tetamu yang berada dalam keadaan susah. Jadi peranan ini yang kita kena besarkan balik masjid. Yang kedua, kita lihat Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajirin daripada Mekah dengan golongan Ansar. Tetapi golongan Ansar tu dulu asalnya telagah. Namanya Aus dan Khazraj. Ya. Salim gini je. Masih bergaduh je. Tak tahu dema ni. Nabi damai dema ni. Kamu ni Ansar. Jadi Ansar. Baru Nabi damaikan pula, saudarakan pula dengan Muhajirin. Jadi ada dua bentuk. Satu mendamaikan. Yang kedua mempersaudarakan. Jadi kalau boleh damaikan dulu yang bertelagah ni. Kalau bila dah damai, baru jadi kuat, baru boleh saudara. Sekarang macam mana kita nak rasa orang lain saudara kita kalau kita sama-sama kita pun tak mau berdamai? Yang tuan rumah ni kena damai dulu. Baru dia boleh panjangkan saudaranya pada orang lain. Ini kita nak tolong orang lain, sama-sama kita tak berdamai. Macam kita suami isteri. Abang, pergilah tolong Pak Mat Tempe tu. Susah sangat. Apa pula aku nak tolong? Kamu lah tolong. Kamu kan jawatankuasa NGO. Saya pula, saya ni perempuan abang oi. Pak Mat Tempe tu kompom tak kena tolong. Tapi kalau suami isteri ni berdamai, bang, macam mana kita nak tolong Pak Mat Tempe? Itulah abang fikir macam tu juga. Kalau kita hantar beras pada dia, macam mana bang? Maknanya dua ni kena damai dulu. Baru boleh tolong yang di luar tu.
Yang ini yang Rasulullah buat. Damai dulu Bang. Damai dulu. Sebab itu Rasulullah adanya bai'ah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar dah mari dah. Jumpa Nabi di Mekah, di Mina waktu haji tu. Dah pegang tangan Nabi semua dah. Datang ke Madinah Rasulullah. Kami nanti engkau jadi ketua. Orang Mekah tak nak tak apa. Kemana nak? Oh. Orang tak Ustaz, faham tu Datuk. Kema tu orang apa? Madinah ni cakap Perak ke? Tak ni translate tuan-tuan. Kemana nak? Nampak? Sebab itu Rasulullah hantarkan Mus'ab bin Umair, hantarnya Ibnu Maktum, pergi buat benda-benda ni. Ngajar dia. Akhirnya tuan-tuan, orang Ansar dah bersatu. Bila Ansar bersatu, Muhajirin sampai seorang. Ada tak dia kata, kau tolonglah tu geng kau tak ada. Pakat berebut nak jadikan saudara. Pakat nak buat kebajikan semua. Pasal apa? Pasal satu hati telah wujud. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita membina kesatuan hati kita dulu. Tanpa mengira latar belakang kita, pahaman politik kita, pahaman lah apa, warna kulit lah apa. Bersatu hati dahulu, kemudian bila datang perlukan bantuan, satu hati inilah yang akan menolong yang di luar, yang jauh-jauh yang daripada tempat kita. Tapi kalau satu hati tidak ada, maka nak satukan tolong yang lain jauh tu susah. Jadi kita tiru daripada sunnah Nabi SAW, bagaimana Rasulullah mengajar kita untuk prihatin. Kekuatan kita kena ada dulu. Kesatuan hati kita. Bila hang bagi sikit, aku bagi sikit, kita boleh panjangkan sana. Tapi kalau kesatuan hati tak ada, itu orang kampung kau. Buatlah. Aku bukan orang Kedah, aku orang Johor. Nanti kalau Johor datang pula masalah, aku bukan orang Johor, aku orang Kedah, engkau. Tak mau macam itu, engkau Johor ke, engkau Kedah ke, engkau Perak ke, kita adalah satu. Kadang tu Datuk, pasal bola bergaduh Datuk. Apa susah ambil bola seorang sebiji bagi? Yang gaduh pasal bola ni, ya Allah. Kalau masuk Olimpik tak apa juga. Ini dengan Palestin pun kalah apa Nak bergaduh untuk udah dah. Tak ke mana pun. Setakat ni kita jangan jadikan bola tu untuk bergaduh. Jadikan permainan bola ni untuk semangat kesukanan kita, semangat kekitaan. Saya dulu seronok zaman-zaman saya ni, Da'i Hadari dulu, zaman bola. Zaman saya dulu-dululah. Penjaga golnya Arumugam. Begini tangannya, Spiderman orang panggil dia. Arumugam. Dia punya kapten pula, Socian. Socian bila cakap semua orang dengar ni, Socian. Seronok. Back dia pula begini, Santok Singh. Tegap gila kereta kebal dia. Tak ada siapa boleh langgar Santok Singh. Mana berani rampuk? Jangan. Muqtadahari ni bahagian badan dengan poho dia besar begini, Muqtadahari. Tengok orang depan pula James Wong. Tinggi lampai orang dia. Tengok Win pula Hasan Sani, orang Sabah Sarawak tu. Semua kaum, Masya Allah, semua negeri ada dalam satu pasukan. Habis itu macam mana satu Malaysia tak turun untuk tolong sokong sorak je di Stadium Merdeka. Tapi saya perhati bola sekarang ni, kaum mana yang main? Kita Melayu. Tak ada hal lainnya. Nak bagi ramai pun ambil orang putih pula main pula. Dia memang pendatang orang putih ni. Kenapa kita tak wujudkan satu suasana seperti era tahun 70-an, era tahun 80-an. Masa itu semua kenal. Wong Hang Nang, Kang Ham Meng. Kan masa itu Fukok Keong itu badminton. Contohnya. Bola sepak itu, sukan tu menyatukan hati kita. Semua orang kenal Arumugam. Bila dia pegang bola aja, dia duduk di back di keeper gol tu, kita tengok Arumugam. Ada juga apa nama Oyu Tiang. Oyu Tiang pun keeper juga Cina. Ada juga. Jadi kalaulah kita boleh menjadikan apa yang ada dalam Malaysia kita ini semangat kesatuan, saya rasa semua orang akan prihatin. Subhanallah. Tapi kita hari ini dah mengkelaskan permainan ni untuk bangsa itu. Permainan ni untuk bangsa ini. Permainan sukan ni untuk bangsa ini. Akhirnya bila nak bersatu ya? Betul. Sukan tak akan membawa kepada penyatuan. Dan saya sukalah nasihatkan kepada pasukan-pasukan bola sepak ni, tukarlah nama tu. Betul, nama-nama ni pun mendatangkan semangat. Tapi tak payahlah. Kalau dah diambil nama binatang, diletakkan sebagai nama kedua bola sepak, tak ke bergaduh kita. Kan bergaduh skuad ini lawan dengan rimau lawan dengan singa. Memang kena garang. Nama kami rimau tak. Tukarlah kepada yang lebih membawa kepada penyatuan.
Kita jangan terikut-ikut orang putih lah. Minta maaf lah kalau ada penyokong di sini. Ada yang letak gergasi, ada yang letak devil, semuanya ada hantu juga, setan semuanya. Kita orang Islam kan, kita jadikan sukan ini untuk menyatukan, menyeronokkan, menyatukan. Dulu kita lihat seronok pertandingan bola sepak amal. Main bola sepak, bintang-bintang turun untuk bagi bantuan pada orang. Jadi kalau bolehlah tuan-tuan, kita wujudkan balik suasana-suasana ini. Lebih untuk dengan sukan ini contohnya menyatukan hati dan membantu orang lain. InsyaAllah. Okey, Datuk, ada sesuatu yang saya nak kongsikan bersama dengan para penonton ni. Kepada anda semua, ada satu kempen, iaitu kempen FPX dan Duit Now QR bersama dengan Agrobank. Okey, saya bacakan ya. Daftar Duit Now ID bersama dengan Agrobank, lakukan transaksi FPX atau Duit Now QR sekurang-kurangnya 5 transaksi bernilai RM10 setiap satu. Dan anda berpeluang untuk memenangi wang tunai RM50. Wah, mudahnya cara nak dapat RM50 ya. Tempoh kempen sehingga 31 Ogos 2021 hari ini, tertakluk kepada terma dan syarat. Dan satu lagi, Agro Visa Debit Card I, selamat, mudah dan pantas urus pembelian anda melalui pembelian dalam talian dengan kad Agro Visa Debit I. Miliki kad Agro Visa Debit I hari ini dan nikmati pengalaman pembayaran dalam talian yang mudah, selamat dan pantas dari Agrobank. Itu dia, dari Agrobank. Baiklah, ada soalan di Facebook ni, Datuk. Ini berkaitan dengan orang macam kita lah, macam saya lah. Ini berkaitan dengan belia ni, Datuk. Siti Nurbayah katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah peranan pihak belia muda di negara kita dalam membantu pihak barisan hadapan dalam mengurangkan dan membendung isu COVID-19? Dan bagaimanakah cara untuk mengajak dan menarik minat para belia ini untuk sama-sama membantu pihak kerajaan dan kesihatan negara supaya mereka menjadi umat dan rakyat yang prihatin dan tidak mensia-siakan masa lapang mereka, contoh seperti membantu urusan pelaksanaan vaksin di seluruh negara untuk belia, Datuk. Kita lihat belia lah yang ke hadapan dalam peristiwa pembangunan Islam, kebangkitan Islam. Dalam sirah Rasulullah. Rasulullah orang belia. Muda-muda belaka. Zaid Harisah orang muda. Khalid Al-Walid muda. Ali bin Abi Talib muda. Ja'far bin Abi Talib muda. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah muda dalam peperangan Mu'tah dan sebagainya. Yang menggerakkan dia buat kerja ni ialah anak-anak muda. Masalah dia, kenapa tak digunakan anak-anak muda ni? Tambah mereka adalah berkemahiran tinggi di dalam media-media sosial, cukup cekap. Betul. Tapi kita tak nak anak muda ini menghabiskan masa benda yang tak beredah. Main toktik tak habis-habis. Gunakan toktik itu untuk menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan fahaman yang salah, pemikiran yang salah, benda yang tidak ada manfaat. Jadi macam mana kita nak buat anak-anak muda ni ke hadapan? Anak-anak muda ni, tuan-tuan yang saya muliakan, mereka adalah golongan yang cukup prihatin. Saya di kampung saya di Manja itu ada 2-3 NGO dan anak-anak muda. Saya telefon je, "Weh, tolong edarkan beras." Udah datang dekat 100 orang. Anak-anak muda? Anak-anak muda. Pakai naik motor semua. Edarkan barang. Bagi orang kampung. Anak muda je. Ustaz panggil je bila-bila kami. Cepat datangnya. Sebab mereka ada jaringan sosial mereka. Macam dulu, susah nak cari anak muda. Kan semua pergi ke bandar dulu-dulu. Anak-anak muda semua pergi Kuala Lumpur, sekarang tinggal-tinggal orang kampung je. Itu yang lagu DJ Deh ada tu. Lagu DJ Deh. Dia kampung halaman lah apa. Semua cerita sekarang ni, anak muda, kau datang je. Semalam saya tengok anak muda naik dekat 10 biji pacuan 4 roda yang ni, bawa penuh dengan barang. Kemana pula dia orang ni? Begini saya tengoknya. Dia orang minat pada kereta yang jenis besar macam itu. Tayar besar, kereta besar. Tapi minat mereka itu bukan saja-saja. Penuh dekat belakang tu barang, kotak-kotak makanan dan bantuan. Begitu juga anak muda minat naik motosikal ni. Motosikal besar ke, motosikal kecil ke. Berkonvoi ya. Y suku, Y3 suku, semua punya banyak. Mereka ni kalau tak digunakan apa jadi dia? Dan mereka ni ada minat yang cukup kuat. Kenapa tak digunakan benda ni untuk bantu? Dan bila kita lihat kejadian yang berlaku di negeri Kedah kita, orang ini sampai dulu. Anak-anak muda yang ni yang sampai dulu. Bantuan ni, apa nak cuci ke, dia orang ni sampai dulu. Tapi kadang-kadang,
Anak-anak muda macam ni, kita lemahkan semangat. Bila dia orang sembahyang atas batu, dah kecoh pula sembahyang atas batu sungai. Apa ni, tak ada pompa. Masalah apanya sembahyang atas batu? Lantak dia lah. Boleh sah sembahyang. Jangan dia sembahyang waktu banjir tu sembahyang. Mak Nadin sembahyang tengah banjir. Itu barulah kita selamatkanlah dia. Tapi dia pun nak sembahyang atas batu, itu nama rehlah. Allah Ta'ala jadikan bumi kita ni bersih. Kau nak sembahyang atas tanah boleh, kau nak sembahyang atas batu boleh, selagi mana tak ada najis di situ, jalanlah kau. Jadi yang ini kadang-kadang anak muda jadi keliru. Kami nak buat baik, tiba-tiba kau tak nampak kebaikan yang kami buat. Benda yang tak elok satu itulah yang diwar-warkan. Jadi kalau boleh tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak muda ini mereka cepat. Cuma nasihat saya, jangan terlalu cepat sampai kami yang tua tak boleh kejar. Kan? Orang tua pula slow ustaz. Betul orang tua, tapi jangan terlalu slow sampai tak faham-faham. Jadi kalau masing-masing bergerak pada kedudukan yang seimbang, saya rasa boleh. Betul. Cantik sangat. Yang dewasa ada pengalamannya. Ya, jadi kalau boleh digabungkan, digembelingkan dua benda ini, kita akan menjadi satu orang yang cukup prihatin. Subhanallah. Ya, selalu kita kata mak rempit tu teruk, mak rempit tu teruk. Kenapa kita tak ubah daripada teruk pada baik? Cuba tengok aksiden tengah jalan. Ya. Golongan mana yang sampai dulu? Golongan mana yang berhenti kenderaan dia, tolong orang aksiden tu? Nama dia orang yang naik motosikal. Bayangkan kalau kita ni tak ada orang naik motosikal. Aksiden tu, mayat yang mangsa tu terdampar tengah jalan, langgar lari. Allah. Motor dulu yang berhenti. Ya. Kereta habis kot dia tengok je. Mati ke? Dia tanya. Mati ke? Dia tanya. Motor tak. Dia lari. Dia tahan kereta. Buat. Motor dulu. Ini satu contoh prihatin. Yang kita, depan mata kita lihat. Macam mana anak-anak muda yang selama ni orang kata naik motor je, jahat. Naik motor je merempit. Naik motor je meragut. Kenapa kita tak highlightkan mak-mak motor ni lah yang bagi tahu orang, jangan jalan depan rebak, dia tahan dengan motor dia. Tapi setengah orang ragut, dua lelaki menaiki motosikal, dua ini rempit, semuanya hak dia ni. Tapi jarang kita cerita anak-anak muda yang prihatin. Cuba tengok yang bantu orang. Itu yang kita kena nampak. Sepatutnya jangan kita hanya highlightkan daripada sisi yang negatif. Yang negatif. Ni hak beribu, berjuta, beratus ribu hak baik kita tak highlightkan. Jadi masyarakat dan media juga kena berlaku adil. Jangan kita hanya tengok ni, mak rempit lah ni. Tak, jangan cakap macam itu. Hari ini dengan sebab mereka motosikal lah, kita boleh datang rumah kita, hantar makanan dah kita. Kita nak keluar rumah dah gelamping. Kan? Atau nak dari mana datang makanan? Tak, orang yang naik motosikal tu. Cepat je datang. Itu pun nak marah dia orang. Nggak tahu dah, lama ni. Sabarlah. Mereka pun ada hair juga. Kadang tukar masak tu lambat lah. Kadang silap order sampai barang lain. Sabar. Mereka dibantu walaupun mereka tu memang Ustaz dia orang dapat duit. Memang dapat duit. Tapi cuba kau kerja dengan dia orang. Muka tang sini je ni. Gelap sini, putih ni. Macam-macam muka. Berbelak-belak tuan-tuan. Jadi kalau boleh, anak-anak muda ni, kita jadikan mereka sebagai satu contoh, satu tenaga yang cepat untuk nak buat kebajikan. Apa bentuk sekalipun. Itu dia. Sedar atau tidak para penonton sekalian, ketika berada di Taif, Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Harisah, seorang remaja yang sangat hebat. Ketika dilempar batu oleh penduduk Taif, satu-satunya tubuh badan yang melindungi jasad Rasulullah SAW, tubuh badan Rasulullah SAW ialah Zaid bin Harisah, anak muda yang begitu hebat perjuangannya. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas ini, Datuk. Banyak lagi kita akan sembangkan. Jadi kepada anda semua, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Istimewa Hari Kebangsaan.
Terima kasih dan terima kasih kerana terus menjadikan Tanyalah Ustaz sebagai teman anda pada pagi ini. Dan Alhamdulillah pagi yang indah 31 Ogos 2021 bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Kita dapatkan manfaat dalam perkongsian kita, perbincangan kita iaitu Umat Prihatin. Dan kepada anda semua terus kongsikan secara langsung kita pada pagi ini untuk manfaat yang mungkin ada sahabat ataupun kenalan kita ataupun ahli keluarga kita yang terlepas untuk menonton pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama dapat untung, kata Datuk tadi. Okey, satu info. Jangan lupa para penonton sekalian, Nihah jalur gemilang yang ada depan mata saya ni dan anda semua ni sebenarnya telah direka, dicipta oleh Muhammad bin Hamzah dan ada dua unsur yang dibawa yang dijadikan sebagai ilham. Yang pertama bulan dan bintang dari Empire Osmaniyah dan juga negeri Johor dan juga jalurnya itu adalah daripada Sang Saka Merah Putih Indonesia. Okey, alhamdulillah ada info pada pagi ini. Baiklah, kembali bersama dengan Datuk. Ya. Baik, Datuk. Ada yang bersikap nafsi-nafsi. Okey. Engkau-engkau lah, aku-aku lah, teman-teman lah, mika-mika lah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan kamu menolong dalam berbuat dosa dan juga permusuhan. Jadi kalau diikutkan sirah Nabi SAW juga, kerjasama ataupun kesepakatan perpaduan ini merentas bangsa. Ya. Jadi bagaimana Datuk? Sebenarnya tidak sepatutnya wujud nafsi-nafsi ini. Engkau, aku-aku. Yalah, kita tidak boleh mengamalkan sikap apa kita panggil apa, hanya mementingkan diri sendiri. Sebab kita hidup dalam masyarakat. Hari ini orang susah, satu hari nanti kita pula susah. Mana boleh kita senang 24 jam? Pasti kita memerlukan orang lain. Kita akan perlukan bantuan orang lain. Apa nak perlu bantuan orang lain, Ustaz? Saya kaya, Ustaz. Saya sihat tu badan saya. Ya, satu hari engkau. Jangan cakap sombong. Kita cakap hari ni, kita tak perlukan bantuan orang lain. Saya boleh buat. Rumah kau terbakar. Tak kau panggil bomba je ke? Orang lain juga kena pandang. Orang lain yang akan tolong. Kalau orang lain tak ubah kereta dia, bomba pun tak boleh jalan tau. Sebab itu, kita tak boleh ada satu sikap tak ambil tahu hai orang. Allah kata dah, tolong menolongkan. Wa ta'awanu 'alal birri. Al-bir maknanya kebaikan. Tak boleh kita amalkan satu budaya tak nak ambil tahu hai orang. Abang cuba tengok tu orang depan tu buat kenduri ke apa, pergilah bantu tengok. Malas aku campur. Malas aku campur. Abang orang depan tu rumahnya katanya dah rebak, pergilah tengok. Malas aku campur. Kenapa kita malas campur satu hari? Bayangkan kalau kita susah, orang lain pula kata pada kita, malas aku campur. Kalau kita nak orang bantu kita, ibda' binafsika, mulakan daripada diri kau. Tuan-tuan bayangkan, orang ni, kalau kita ni susah, kalau kita sebelum ni baik dengan orang, bantuan akan sampai mencurah-curah. Betul. Jangan takut tuan-tuan nak bantu orang. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sesiapa yang bersedekahkan hartanya. Orang ni kalau nak panjang umur, sedekah. Nak supaya berikan kebaikan pada dia, sedekah. Sebab apa? Pertama, Allah akan balas balik apa yang dia sedekah. Yang kedua, bantuan akan sampai. Doa akan sampai. Kalau kita kaya, memang kita tak perlukan duit. Tapi kalau kita susah, kita perlukan doa. Masa itulah doa orang yang tolong kita. Yang kita tolong dia akan doa pada kita. Ya Allah, Haji Leman tu baik sangat. Ya Allah, sihatkanlah dia. Ya Allah, dia tolong aku. Ya Allah, anakku nak belajar dulu, dia yang bagi duit. Ya Allah. Orang ni akan doa balik. Sekarang ni, kalau kita susah, agak-agak kita lah, siapa yang tolong doa kita? Saya fikir. Kita tak pernah tolong orang. Kita tak pernah tolong orang. Kita tak pernah prihatin dengan orang. Orang susah ke, orang mati ke, lantak kamu, orang COVID ke apa, aku tak peduli kamu. Kalau sekarang kita kena COVID pula, jangan anggap hari ni aku dah check tau, aku negatif tau. Itu sekarang, benda tu boleh dapat bila-bila. Bayangkan kalau kita sakit sekarang, siapa yang akan doakan kita? Ustaz, keluarga saya ada duit, kami boleh upah budak-budak baca doa? Kami boleh upah Tok Imam baca doa? Betul. Tok Imam baca doa pun kadang-kadang dia tengok RM5. Doa pendek lah. Ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah kan. Kena panjang pula, yang ni kena panjang lah. Bukan semaksud saya nak ngutuk Tok Imam, tidak.
Kita nak doa ni daripada hati. Doa daripada hati. Tengah-tengah malam, suami isteri kita bangun. Abang, jomlah kita buat sembahyang hajat. Orang kaya bidin tu sakit. Dia banyak tolong kita, bang. Bangun dua-dua orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau orang kaya bidin tu nama dia Haji Bakhil. Macam. Abang, dengar ceritanya Haji Bakhil sakit. Lantak ke dia lah. Kita pun dia tak nak tolong, lantak dia pada dia doa. Macam mana doa, bang? Dia pun koma, bang. Itu. Sebab itu kita tak tahu bila musibah tu nak datang kepada kita. Maka tolonglah tuan-tuan. Kita prihatin pada orang lain. Sebenarnya kita prihatin pada diri kita sendiri. Satu lagi, Datuk. Ya. Meninggal nanti pun jasad kita akan diuruskan oleh orang lain. Ya, betul. Tak ada yang jalan merangkak sendiri. Mana mat kubur tak jarang-jarang, tuan. Semua diusung Melaka. Wallahualam. Itu pentingnya kepada kita semua untuk terus bermufakat, untuk bersatu padu. Sebab apa? Sebenarnya bukan untuk orang lain. Ada juga kebaikan untuk diri kita. Baik, Datuk. Sahabat kita Mazni Hasan di Facebook katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Ustaz Kazim dan juga Da'i. Waalaikumsalam. Perbuatan orang yang suka kongsi, posting individu lain yang berada dalam kesusahan dalam grup WhatsApp ataupun di Facebook, bolehkah dianggap sebagai umat yang prihatin, sedangkan dia sendiri pun tidak kenal individu tersebut? Tahu-tahu ada orang bantu, orang minta share, dia pun terus share, dia terus kongsikan atas alasan ingin meringankan beban yang ditanggung oleh individu berkenaan. Boleh ke, Datuk? Benda yang paling saya takut, benda yang saya tak tahu saya share. Itu tak pasti? Oh, tak pasti. Tak tahu cerita share je. Sebab orang bergaduh. Hari ni cepat benar share. Bergaduh, tengok bergaduh. Kita tak tahu dia orang tu bergaduh pasal apa. Janganlah cepat share sangat. Kadang-kadang komen cepat lagi, tak tahu cerita sebenar. Jadi dalam hal ini, kalau boleh tabayun dulu. Sebab banyak orang yang menggunakan media sosial untuk nak dapat keuntungan. Dia menipu. Allah. Dia berlakon. Jadi orang susah, berlakon jadi cacat. Tolonglah saya. Padahal senang. Sebab dia tahu rakyat Malaysia ni adalah masyarakat yang prihatin. Bagi nombor akaun, masuklah duit dia. Dan kita pula memang yakin dia, Ustaz, saya nampak dia susah. So, I bagi je lah. Betul, sikap tu betul juga. Kalau dia nak menipu tu dia dengan Tuhan lah. Tapi bagi I, selagi mana I boleh bantu, I bantu. Betul, tapi banyak orang yang menipu. Sebab itu kalau kita nak viralkan atau kita nak sharekan, dapatkan betul-betul. Orang tu kita jumpa dia ke, tanya betul-betul orang yang kamu share ni, yang kamu viralkan ni, betul ke orang susah? Jadi kalau boleh siasat dulu, fatabayanu dulu, siasat supaya kita tak jatuh kepada sesuatu benda yang adanya unsur pergaduhan, unsur penipuan, akan membawakan lagi fitnah yang lagi besar kepada kita. Ya. Baik, Datuk. Jika kita lihat kepada tajuk ataupun topik kita pada pagi ini, iaitu umat prihatin. Keprihatinan kepada masyarakat dan keadaan sekeliling sepatutnya wujud dalam diri kita sebagai fitrah kasih sayang. Bukannya kita belajar di mana-mana tempat, tapi ia fitrah kasih sayang. Apakah yang patut dilakukan agar kita lebih peka dengan keadaan sekeliling lepas ini, Datuk? Kadang-kadang kita dengan isteri kita sendiri pun kita tak peka. Kan? Bang, sakit kepala, lantak lah katanya. Kita tak peka dengan suami kita. Sedar dia gantung diri, hamba Allah. Dah bunuh diri lelaki dia. Bila wartawan tanya macam mana, kak tak sedar ke? Kak tak sedar. Kak sibuk main handphone. Tuan. Kenapa tak jadi orang yang prihatin terhadap suami kita, isteri kita, anak-anak kita? Banyak orang tuan-tuan yang tak prihatin. Ya. Sedangkan kita ni, kita rapat dulu. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Pada mak bapak kita prihatin. Prihatin pada mak bapak kita. Mak dan bapak ni kadang-kadang dia sakit pun dia tak cakap. Mak sakit ke mak? Biasa lah. Padahal sakit. Padahal sakit. Bapak pun situ. Ayah makan ayah. Dia jawab ayah. Maknanya ada benda yang dia tak sihat. Tapi kita kadang-kadang tak prihatin. Selepas mati baru kita sedar. Oh, patutlah dia. Maknanya masa itu dia ada buang terbihat dia tu. Lepas mati baru sedar. Kenapa kita tak prihatin waktu dia masih hidup?
Kadang-kadang bapak ni cakap sikit saja. Bapak nak pergi ke masjid pun jalan kaki, kalau ada motor seronok juga. Maksudnya minta kita Minta hantar. dia. Minta, kalau tak boleh hantar, belilah motor baru. Kadang-kadang bapak kamu tu motor asyik rosak, tahu lah. Hari tu aku tengok dia pikul motor, bukan motor pikul dia. Maknanya mak ni suruh anak tu beli motor untuk bapak dia. Prihatin. Serupalah seorang isteri cakap, rindu dekat Kaabah abang. Dia ajak pergi umrah. Kan? Kadang-kadang isteri ni tak tahu. Kata benar lengan ni bawah, maknanya dia tak boleh barang mak. Jadi tuan-tuan, jadilah prihatin pada orang yang hampir. Anak-anak kita. Anak tu sakit, mesti ada tanda. Dia menangis, tak boleh tidur, menangis. Kita ni asyik nak marah aja. Diam, bapak tampar kang. Baru 6 bulan bang. Apa makna bang tampar dia? Kalau dia sihat, dia takkan menangis bang. Prihatin, cuba tengok apa penyakit budak ni, apa sebab dia. Rupanya jantung dia lemah. Allahu Akbar. Kalaulah kita semua prihatin, insya-Allah. Satu lagi Datuk, sekarang ni ramai ibu bapa terlepas pandang situasi PDPR, pengajian dan betul. pembelajaran di rumah bukan senang bagi anak-anak. Oh, bukan kata budak-budak tak, cikgu pun pening. Oh, cikgu sekolah pun letih buat kerja. Oh, makna cikgu ni prihatin. Kita mintalah pada mak bapak, tolonglah prihatin juga pada anak-anak. Ya. Sebab banyak anak yang tak masuk dan anak yang tak hantar laporan. Dan ada mak bapak yang bagi saja handphone terus keluar. Balik pergi kerja. Ya. Tanpa dia tengok anak dia ni masuk PDPR ataupun tidak. Jadi pengorbanan ayah sekarang, prihatin ibu sekarang, saya rasa kena 100 kali ganda lebih daripada dulu. Betul. Inilah perjuangan kita mak bapak dalam COVID kita sekarang ni. Banyak benda yang kita kena lebih prihatin. Baik Datuk, ini adalah soalan yang saya rasakan ia adalah soalan yang tepat untuk kita jadikan sebagai khulasah ataupun kesimpulan perbincangan kita pada pagi ini. Ya. Datuk, pesanan Datuk kepada masyarakat memandangkan tema untuk Hari Kebangsaan kita kali ini iaitu Tanda Pagar, kita teguh bersama. Jadi umat prihatin yang kita bicarakan pada pagi ini, bagaimana pesanan Datuk kepada masyarakat di luar agar medan perbincangan pada pagi ini mencetus sifat prihatin dan juga kasih sayang sesama kita Datuk? Ya, kita lihat hari ini masalah, kita bercakap dalam suasana COVID sekarang kan. Betul. Kadar yang kita sedih, yang kita tak suka dengar semua meningkat. Kadar perceraian meningkat. Kadar bunuh diri juga meningkat. Kadar kemurungan juga meningkat. Malah panggilan-panggilan yang nak cerita tentang masalah, saya rasa pihak-pihak yang tertentu memang akan mencatatkan panggilan yang berpuluh-puluh, yang ribu kali ganda. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, dalam keadaan kita sekarang ini, nombor satu apa dia? Kita kena prihatin pada diri kita dahulu. Penyakit ini boleh merebak, boleh kena pada siapa pun. Tolong prihatin pada kita. Dia ada tanda-tanda apa semua, tolong prihatin. Tolong prihatin mana tempat yang boleh pergi, mana tempat yang tak boleh pergi. Patuh SOP. Ya, patuh SOP dan sebagainya. Tolong prihatin untuk kesihatan kita. Sebab bila kita sakit, kita yang nanggung. Jangan kita anggap kita ni kebal, kita ni ada menuntut ilmu batin semua, ada COVID lari. Jangan fikir macam itu. Fikirkan bahawa aku nak prihatin pada kesihatan aku. Yang kedua, kita prihatin kepada keluarga kita. Ya, kita kena lihat perubahan-perubahan sikap, perubahan perangai kena buat. Kalau kita tengok bapak kita sekarang pendapatan dia tak macam dulu, meniaga pun tak apa nak laku. Takkan kita nak minta lagi benda yang bukan-bukan, nak handphone baru, nak kasut baru, nak kasut sukan baru, nak basikal, nak tak payahlah. Prihatin. Begitu juga seorang suami, prihatin pada isteri. Bila anak-anak semua duduk di rumah, beban lagi banyak, nak masak lagi banyak, kerja lagi banyak. Dulu duduk di asrama lain sikit. Baju semua basuh di asrama dulu. Sekarang anak-anak main longgok je. Mesin basuh pun dah bergegar dah, teruk dah. Jadi kita prihatin pada isteri kita. Buatnya kawan ni collab, satu rumah collab. Begitu juga kita kena prihatin pada masyarakat kita. Jadi kita tengok 20 hari tak keluar dia ni. Ada di rumah ke? Berapa ramai yang pihak polis dan bomba terpaksa datang untuk pecahkan pintu. Kerana dia buat tindakan nekat. Mungkin dia sakit, dia tak keluar, akhirnya meninggal dalam rumah dia. Ataupun kita sendiri boleh fikir.
Dia ni susah gamaknya. Susah apa abang? Kereta besar, rumah besar. Dia beli kereta tu sebelum pandemik melanda. Dia beli rumah tu sebelum pandemik melanda. Sekarang kita pun sendiri tahu dia dah tak ada duit. Bukan maknanya orang yang ada kereta tu senang. Dia beli kereta 5 tahun dulu. Tapi sekarang dia susah. Kita kena bantu dia, prihatin pada dia. Jadi kalau semua orang prihatin, insya-Allah sebenarnya tak ada orang susah untuk kita. Ya. Sebab kita adalah bersaudara. InsyaAllah. Teguh bersama kita. Rebah pun bersama kita. Jangan waktu orang lain rebah, kita pijak orang yang dah rebah. Baik. Kita bangunkan mereka balik untuk bersama-sama dengan kita. Itulah dia, umat prihatin. Tepat seperti pepatah Melayu menyatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baik Datuk, kita teguh bersama. Jadi hari ini bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-64, kami para penonton dan juga saya sendiri memohon daripada Datuk untuk mengetuai bacaan doa untuk hari ini bersempena dengan Hari Kebangsaan. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Amin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzal aqdamahum. Amin. Wassallit alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini, insya-Allah, dan tak ada masih lagi belum terlambat untuk ucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada Datuk ya. Alhamdulillah, sama-sama saya pun. Baik, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok kita akan bersama lagi dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan sahabat saya ni, Dai Azrin, dan juga tetamu kita iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita akan sembang-sembang keharusan dalam hukum. Baiklah, seronok pada pagi ini dapat bersama dengan kalian semua. Jadi terus semarakkan rasa cinta kepada negara, bukan kerana cinta saja-saja, tetapi cinta kerana kita hidup dalam berbilang bangsa, namun kita satu negara, Malaysia, negaraku tercinta. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri sehingga bersama lagi pada masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.